Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Mahzam, nombor matrik P104-273 akan membentangkan untuk subjek Historiografi Malaysia. Yang bersoalan nombor 3 iaitu analisa fokus utama penulisan dan penyelidikan tentang historiografi Malaysia yang dilakukan oleh para sarjana sejak tahun 1970-an hingga menjelang Alaf Baru. Jadi sebagai yang pengenalan, saya akan menerangkan tentang maksud historiografi itu sendiri. Jadi, menurut Raja Hassan Raja Noor pada 1972, historiografi ini ialah selalunya mengenai kisah tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang telah disusunkan dalam bentuk sastra yang agak baik juga, dan fungsinya adalah untuk memberi pengajaran dan kemegahan generasi semasa pengarang dan juga keturunan-keturunan mereka. Jadi, untuk soalan ketiga ni, historiografi pada era 1970-an hingga Alaf Baru lebih tertumpu kepada beberapa jenis pendekatan ataupun tema, seperti yang pertama, pembangunan negara dari segi aspek ekonomi, yang kedua, nasionalisme, politik, sejarah dan juga tema baharu. Jadi dari segi pembangunan negara iaitu ekonomi, merujuk kepada tahun 1970-an yang kita tahu Malaysia sedang hangat dengan dasar ekonomi baru yang digerakkan seiring dengan rancangan Malaysia Kedua. Jadi menurut pakar kajian etnik iaitu Kartini Abu Talib, pembentukan DAB merupakan salah satu langkah bagi memulihkan keadaan selepas peristiwa 13 Mei 1969 yang berpunca daripada keadaan ekonomi kaum. Kita tahu 13 Mei berpunca daripada salah satu puncanya adalah ekonomi, dan jurang ekonomi yang berlaku adalah faktornya daripada dasar pecahan perintah yang telah dibentuk oleh pihak British sejak zaman sebelum merdeka lagi. Jadi sebab itu berikutan keadaan semasa dan juga dasar ekonomi baharu yang dibentuk ni, kebanyakan penulisan pada ketika itu membincangkan mengenai dasar tersebut, terutamanya dari aspek politik dan juga sosioekonomi Malaysia. Dan seterusnya, untuk tema kedua iaitu tema politik. Pada tahun 1970-an hingga Alaf Baru sudah ada juga tema politik. Salah satu penulisan yang mengaplikasi pendekatan politik pada tahun 1970-an hingga Alaf Baru adalah seperti penulisan Suhaimi Mokhtar yang bertajuk Putera Kenyalang, Satu Dekad Penuh Cabaran. Dalam penulisan ini, penulis menghasilkan sebuah penulisan melalui pengalamannya sebagai wartawan dengan menerangkan tentang corak pemerintahan Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob yang telah melibatkan diri dalam kancah politik sebaik sahaja Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia. Penulis juga menerangkan juga mengenai pertubuhan parti politik Sabah dan Sarawak mulai perjuangan yang mula berjuang dengan semangat kebangsaan setelah hadirnya pemimpin politik ini. Jadi sebelum ni mereka dalam penulisan ni, Suhaimi telah menerangkan sikit tentang keadaan politik di Sabah Sarawak dan juga konsep politik yang dijalankan oleh masyarakat di Sabah dan Sarawak. Jadi seperti kita tahu, 1970-an adalah tahun awal bagi untuk Sabah dan Sarawak apabila masuk ke Malaysia. Jadi kebanyakan penulisan mengenai politik yang dapat dikenal pasti adalah penulisan melalui penulisan Suhaimi Mokhtar ini. Dan seterusnya, jadi penulisan seterusnya ada merujuk kepada tema sejarah, iaitu penulisan seterusnya ada penulisan politik juga. Terdapat juga penulisan yang berkaitan dengan politik seperti yang ditulis oleh Ramlah Adam. Penulisan mengenai ketokohan para pejuang tanah air yang boleh dilihat melalui penulisan Ramlah Adam antaranya adalah yang bertajuk Datuk On Pengasas Kemerdekaan. Jadi menerusi penulisan tersebut,
Ramlah Adam telah menerangkan tentang perjuangan serta ketokohan Dato' On dalam perjuangan kemerdekaan tanah air. Dan penulisan tersebut menunjukkan bahawa pendekatan politik dalam historiografi Malaysia ada yang memfokuskan kepada ketokohan seseorang pemimpin itu. Jadi daripada penulisan yang dihasilkan oleh Suhaimi dan juga Ramlah Adam ini, kita dapat nilai yang pada tahun 1970-an itu penulisan tentang politik lebih tertumpu kepada penulisan mengenai ketokohan seseorang pejuang tanah air itu, ataupun seseorang yang terlibat dengan bidang politik. Jadi untuk yang seterusnya pula mengenai tema sejarah, terdapat beberapa karya yang telah dihasilkan pada tahun 1970-an itu sehingga alaf baru yang menuliskan tentang sejarah. Dia tidak kira sama ada penulis dari luar negara ataupun penulis dari dalam negara yang menggunakan perbezaan sentrik yang berbeza, iaitu ada sentrik Melayu dan juga Eurosentrik. Jadi antara salah satu penulisan tentang sejarah yang dapat dikenal pasti pada tahun 1970-an ini adalah seperti penulisan Alfred Russel Wallace tentang The Malay Archipelago. Dalam penulisan ini, Russel Wallace ni telah menuliskan tentang penghuraian sejarah dengan menggunakan pengalaman yang pernah dilalui sepanjang di tanah Melayu ataupun Kepulauan Melayu. Wallace ini telah menceritakan mengenai keadaan alam semula jadi yang ada semasa di Kepulauan Melayu dan juga menghuraikan konsep Melayu melalui pengalaman yang pernah dilalui sepanjang mendiami tanah Melayu. Jadi melalui pengalaman yang dilalui sepanjang berada di tanah Melayu, Alfred Russel Wallace ni juga telah membentuk sebuah konsep pengertian apa itu Melayu, dan ia menjadi salah sebuah rujukan kepada masyarakat pada zaman kini. Jadi apa yang kita dapat lihat adalah penulisan mengenai sejarah seperti itu secara tidak langsung telah menggalakkan lagi pelbagai penyelidikan serta penulisan baharu untuk dihasilkan oleh para sarjana lain. Sebab bila merujuk kepada penulisan Alfred Russel Wallace yang mengenai pengalaman, tidak semua orang merasai pengalaman itu, dan bila para pengkaji yang membaca dan menjumpai perkara baharu, mereka akan mendorong mereka untuk menyelidik sesuatu perkara itu dengan lebih mendalam lagi. Jadi perkembangan penyelidikan tentang sejarah ini akan sentiasa berkembang, terutamanya dalam aspek arkeologi, penyelidikan sumber seperti dokumen, untuk membentuk sebuah penulisan sejarah yang sentiasa berkembang menerusi penemuan baharu mengenai sesuatu fakta sejarah tersebut. Jadi pada zaman 1970-an ini, dalam tema sejarah juga terdapat sebuah pendekatan historiografi yang baharu, iaitu pensejarahan tradisi. Pada zaman ini pensejarahan tradisi mula berkembang. Antara penulisan yang dihasilkan pada tahun 1970-an ini adalah seperti tradisi pensejarahan di dalam hikayat siak ataupun sejarah Raja-Raja Melayu di antara fakta atau mitos yang telah dihasilkan oleh Muhammad Yusof Hashim. Dalam penulisan ini membincangkan tentang pensejarahan tradisi dari aspek historiografi, bentuk penulisan, beberapa aspek lain telah mula juga berkembang. Jadi untuk pendekatan historiografi yang seterusnya adalah merujuk kepada tema baharu penulisan. Jadi pada tahun 1970-an ini terdapat juga beberapa pengkaji penyelidik sejarah mula membentuk tema baharu dalam penulisan. Jadi ia menunjukkan historiografi Melayu itu sudah mula berkembang. Salah satu yang mula berkembang pada tahun 1970-an ini adalah mengenai tema perisikan. Antara pengkaji yang menghasilkan penulisan historiografi tentang perisikan ialah Sufian Mansur, Azharuddin Muhammad Dali dan juga Mardiana Nordin yang bertajuk tema baharu penulisan sejarah. Dalam penulisan ini, mereka menerangkan tentang peristiwa sejarah semasa pendudukan Jepun dan juga British, yang pada waktu itu kita tahu dalam rekod sejarah terdapat
kegiatan persikan yang dijalankan semasa tempoh penjajahan kedua-dua penjajah ini. Okay. Antara pengisian yang dapat dikenal pasti melalui penulisan tersebut ialah Laut Malaysia ataupun dikenali sebagai Tanah Melayu telah memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu pihak British di mana Tanah Melayu menjadi laluan penting golongan revolusioner India yang berada di luar negara dan bergerak kembali ke India untuk mencetuskan revolusi di negara mereka sendiri. Kedua pula, apabila Perang Dunia Kedua meletus, kepentingan Tanah Melayu dan juga Asia Tenggara dalam konteks perisikan Jepun serta British telah menjadi semakin ketara dan sekaligus telah menyumbang kepada perkembangan